Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Miljan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang perkembangan situasi darurat pada tahun 1948 hingga 1960. Berkenaan dengan tajuk ini, ianya terdapat di dalam silibus pembelajaran kenegaraan Malaysia pada bab 6 yang bertemakan darurat. Pertama sekali saya ingin membahaskan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan darurat atau apa itu darurat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, darurat merupakan suatu keadaan yang mencemaskan atau menyusahkan secara tiba-tiba dan tidak dijangka. Untuk pengetahuan semua, Sir Edward Gen yang merupakan pesuruh jaya tinggi Persekutuan Tanah Melayu telah mengisytiharkan darurat pada 19 Jun 1948 untuk menghadapi ancaman komunis yang telah menggugat keselamatan awam di Tanah Melayu. Zaman darurat yang berlaku pada tahun 1948 hingga tahun 1960 merupakan satu titik hitam dalam sejarah semenanjung Tanah Melayu kerana berlakunya peperangan terbuka antara pihak kerajaan dan Parti Komunis Malaya yang turut melibatkan semua lapisan rakyat Tanah Melayu. Menurut pemahaman dan rujukan yang telah saya lakukan, pada pendapat saya, secara keseluruhannya darurat yang berlaku sepanjang 1948 hingga 1960 boleh dibahagikan kepada 8 peringkat secara keseluruhannya. Dengan itu, ayo kita mendalami dan memahami apa yang terjadi sepanjang perkembangan darurat 1948 hingga 1960. Pada peringkat awal iaitu peringkat pertama pada 16 Jun 1948, kejadian pembunuhan yang berlaku di Ladang Getah Ipil. Kejadian ini melibatkan pengurus Ladang Getah tersebut iaitu Arthur Walker yang mati ditembak oleh 3 orang lelaki Cina di dalam pejabat beliau. Ianya menjadi tanda tanya mengapa kejadian sebegini berlaku. Sebelum itu, ayo kita fahami bagaimana pertumbuhan komunis ini boleh terjadi. Kedatangan British telah mengubah landscape kehidupan masyarakat di Tanah Melayu. Malah mereka juga mengeksploitasi sumber dan hasil yang ada di Tanah Melayu seperti getah dan lain-lain lagi. British juga membawa masuk buruh dari India dan China untuk menjadi buruh dalam penumbuhan dan penurian getah. Ramai kaum Cina yang menyertai komunis ini kerana mereka ingin menuntut keadaan kerja yang lebih baik. Seorang pemuda yang dipercayai British telah menjadi duri dalam daging apabila mengambil kesempatan selepas kemenangan mereka bersama menentang Jepun keluar dari Tanah Melayu. Kerugian yang dialami oleh British menyebabkan mereka lemah dan dipaksa oleh rakyat Tanah Melayu ketika itu untuk memerdekakan Tanah Melayu, dan juga pihak komunis mendesak British untuk keluar daripada Tanah Melayu. Pemuda yang dikatakan duri dalam daging tersebut adalah Chin Peng. Chin Peng memaksa British untuk keluar kerana ingin mengubah Tanah Melayu tersebut sebagai sebuah negara komunis. Pada permulaan, pihak komunis telah melancarkan mogok di setiap negeri, bandar besar dan mempengaruhi pekerja untuk menyokong mereka menghalau British ini. Pada tahun 1947, berlaku 300 kejadian mogok dan pertikaian yang dibuat oleh buruh, peladang dan pemilik lombok. Pada tahap yang kedua pula, pihak komunis telah menembak 3 orang peladang British dan Pesuruhjaya Tinggi terpaksa mengisytiharkan darurat selepas kejadian itu. Kejadian ini adalah kejadian yang telah saya sebutkan pada awal tadi, iaitu kejadian 16 Jun 1948 di mana kejadian pembunuhan berlaku di Ladang Getah Ipil. Peringkat kedua pula menampakkan pihak komunis telah menyerang kegiatan industri, menggugut buruh dan menghancurkan kilang dan peralatan. Mereka juga membunuh dan bertindak lebih radikal berbanding di peringkat pertama tadi. Ini merupakan pengisytiharan perang di antara komunis dan juga pihak British. Namun, British tidak mengisytiharkan perang kerana penggunaan istilah darurat akan dapat menuntut insurans terhadap semua yang berlaku ataupun kerosakan yang berlaku yang disebabkan oleh pihak komunis. Kemahiran yang ada pada pihak komunis lebih-lebih lagi dalam kawasan hutan menyebabkan Chin Peng bersedia dengan menghantar pasukannya ke tempat-tempat utama sebagai persediaan peperangan. Manakala, pasukan British yang lemah pada ketika itu hanya dapat memperketatkan lagi darurat. Sebagai contoh, orang awam yang mempunyai senjata sendiri secara rahsia akan dikenakan hukuman mati. 6 bulan pertama adalah waktu-waktu yang sangat genting apabila pihak komunis berjaya melancarkan serangan hendap di kawasan desa dan perladangan. Perkembangan ini menyebabkan Gen, iaitu Pesuruhjaya Tinggi, telah dipecat, dan sewaktu Gen pulang, pesawat yang dinaikinya bertembung dengan pesawat lain disebabkan letupan daripada pelanggaran ataupun pertembungan di antara pesawat tersebut. Kita teruskan pada peringkat yang ketiga. Keadaan yang semakin genting ini menyebabkan kerajaan di London telah menghantar sebanyak 500 orang bekas polis Palestin untuk membantu peladang British yang masih ada di Tanah Melayu pada ketika itu. Antara yang terawal tiba di Tanah Melayu pada ketika itu adalah Sarjan
S. Fletcher. Sebanyak 30 orang yang majoritinya Melayu juga menyertai angkatan polis khas yang membantu peladang-peladang British tersebut. Namun kelemahan yang nyata terhadap pasukan ini telah menyebabkan mereka mengalami masalah fizikal dan mental apabila tidak mahir dengan keadaan hutan tebal berbanding pihak komunis yang tampak lebih mahir kerana pengalaman dan sudah berlatih. Satu lagi gerakan komunis yang penting adalah merupakan gerakan yang wujud di kawasan bandar Tanah Melayu yang digelar sebagai Gerakan Rakyat atau Min Yuen, yang bertujuan menjadi perisik, pembekal, pengantaraan, dan pengacau. Sinn Peng menganggap rakyat yang tidak menyokong mereka adalah sebagai musuh mereka, dan pihak British cuba untuk menghalang gerakan Min Yuen ini, namun gerakan ini bergerak secara rahsia. Dengan itu, kerajaan telah melaksanakan pendaftaran rakyat di Tanah Melayu. Pendaftaran rakyat yang dimaksud ini adalah semua masyarakat yang berumur lebih daripada 12 tahun perlu mempunyai kad pengenalan tersebut. Golongan yang tidak mempunyai kad pengenalan ini akan dikira sebagai suspek ataupun sebagai pihak komunis. Walau bagaimanapun, komunis mempunyai taktik yang baru di mana mereka melaksanakan serbuan ataupun menyerbu bas-bas awam dan merampas kad pengenalan tersebut lalu dimusnahkan. Siapa yang didapati ingkar akan dibawa ke dalam hutan dan akan dibunuh secara kejam. Peringkat keempat yaitu Oktober 1948. Kerajaan British telah melantik Persuruhjaya Tinggi yang baru, iaitu veteran di Palestin, Sir Henry Gurney. Sir Gurney telah meminta tambahan bantuan dari London untuk memerangi komunis ini. Askar Gurkha dari Nepal dan askar-askar dari Afrika Timur, Fiji, Australia, dan New Zealand telah tiba di Tanah Melayu. Sir Gurney juga meminta bantuan daripada Tan Cheng Lock, iaitu Presiden Persatuan Cina Malaya yang bersifat anti-komunis. Beliau berbuat demikian adalah untuk menyeru kaum Cina tempatan untuk bekerjasama dengan pihak British bagi menentang pihak komunis ini. Antara yang terawal yang menerima seruan daripada Presiden Persatuan Cina Malaya ini adalah pemuda yang bernama Yuan Yut Leng. Selepas itu, Sir Gurney menerima laporan dari Pahang menyatakan bahawa sebuah unit komunis iaitu Regimen 10 yang majoritinya dianggotai oleh Melayu sedang menganas di kawasan Kampung Pahang. Namun, pihak British dengan pantasnya telah menghantar Yop Mahidin yang merupakan bekas anggota pasukan 136 yang menentang Jepun untuk mengotai pasukannya menentang pasukan komunis Regimen 10 yang dikotai oleh Abdullah Sidi, dan akhirnya mereka berjaya menupaskan pihak komunis yang berada di kawasan Kampung Pahang tersebut. Pada peringkat yang kelima telah berlakunya satu lagi peristiwa yang sangat menyayat hati, yaitu peristiwa Bukit Kepong 1950. Peristiwa ini telah menyebabkan Sir Gurney meminta bantuan tambahan lagi, dan seorang Lieutenant General yang gagah bernama Harold Bridge telah tiba ke Tanah Melayu. Sir Bridge telah merancang plan di mana beliau memutuskan hubungan di antara pihak komunis Sinn Peng dengan penduduk kampung setinggan yang berhampiran dengan kawasan hutan kerana mereka dianggap sebagai pembekal keperluan pihak komunis yang ada di hutan. Rancangan Bridge adalah dengan memindahkan semua penduduk kampung setinggan, iaitu sebanyak 600,000 penduduk, ke sebuah penempatan baharu di tanah milik Sultan-Sultan Melayu. Dalam beberapa bulan kemudian, ratusan ribu Cina Malaya berjaya dipindahkan secara keseluruhannya pada tahun 1951. Namun, penduduk penempatan baru ini hidup sebagai banduan dan dikenakan perintah berkurung yang sangat ketat. Di sebalik rancangan Bridge ini turut menampakkan kecacatan apabila pihak komunis menunggu di luar penempatan baharu itu dan mengkukut penduduk jika tidak membantu mereka. Peringkat ke-6 yaitu 6 Oktober 1951. Pengganas komunis yang diketuai oleh Komander Siumah telah menanti Sir Henry Gurney di jalan raya ketika itu yang sedang dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Pembunuhan Persuruhjaya Tinggi itu sangat memeranjatkan kerajaan British, dan Sir Harold Bridge mengasas kepada rancangan Bridge turut pulang dan meninggalkan Tanah Melayu. Krisis peperangan ini semakin bertambah teruk dan menyebabkan kerajaan British hampir berputus asa. Dengan begitu, kerajaan British belum lagi mengalah dan mereka mengarahkan anggota untuk mencari dalang di sebalik pembunuhan itu. Hasil siasatan daripada pembunuhan itu telah membawa mereka ke satu penempatan di Ipoh, iaitu Bandar Tras. Selepas mendapatkan bukti di Bandar Tras itu, seramai 2,000 orang penduduk dipindahkan ke kem tahanan. Dalam pada waktu itu juga, Perdana Menteri British yang baru, iaitu Winston Churchill, telah melantik seorang veteran perang dunia kedua, iaitu Sir Gerald Templer. Perdana Menteri baharu British tersebut telah menggabungkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi yang pernah dijawat oleh Sir Henry Gurney dan pengarah operasi yang pernah dijawat oleh Harold Bridge telah digabungkan menjadi satu kuasa yang baru. Peringkat ke-7 yaitu 24 Mac 1952, kejadian mengerikan yang berlaku di Tanjung Malim melibatkan 15 anggota polis yang terkorban
apabila mereka sedang cuba untuk menyiasat masalah paip bocor yang berlaku di kawasan tersebut. Ini telah menguji kepribadian Sir Templar pada waktu itu. Dengan pengalaman dan juga kepakaran yang ada pada Sir Templar, beliau telah mengambil tindakan secara berperingkat. Pada peringkat yang pertama, beliau mengambil keputusan untuk membuat perintah berkurung selama 22 jam melibatkan 350 pemimpin di kawasan itu. Peringkat kedua pula, pihak British telah menyebarkan risalah yang menuntut maklumat berkaitan dengan pihak komunis. Setiap penduduk perlu mengisi maklumat dan meletakkan dalam satu kotak khas, iaitu kotak rahsia yang disediakan, dan semua jawapan dan maklumat-maklumat yang diterima daripada penduduk ini akan terus dihantar ke pejabat Templar. Peringkat ketiga pula, Sir Templar telah meminta perkenan Sultan-Sultan Melayu untuk memberikan kewarganegaraan kepada sukarelawan barisan hadapan yang terdiri daripada China dan India sekiranya mereka sanggup berperang dengan komunis. Peringkat keempat pula menampakkan Sir Templar telah melaksanakan kempen khidmat operasi yang menampakkan polis sebagai pelindung tanah Melayu tanpa mengira bangsa dan juga agama. Peringkat kelima pula, Sir Templar telah meningkatkan perisikan dengan mewujudkan cawangan khas Malaya yang terdiri daripada orang-orang berbangsa Cina untuk mencari maklumat dan memintas komunikasi pihak komunis. Persoalannya, mengapa bangsa Cina sahaja yang diambil dalam badan cawangan khas Malaya? Ini kerana Sir Templar menganggap jika kaum Melayu dan juga British yang mengambil bahagian, mereka akan senang dan mudah dikesan oleh pihak komunis. Orang-orang yang berbangsa Cina mengambil bahagian dalam cawangan khas Malaya ini, mereka akan sukar dikesan kerana majoriti pihak komunis adalah berbangsa Cina. Pihak komunis sendiri majoritinya berbangsa Cina. Antara kesan yang berlaku sepanjang peringkat-peringkat yang telah dilakukan oleh Sir Templar ini adalah ramai pihak komunis yang telah menyerah diri, ramai pihak komunis yang mengkhianati kumpulan mereka sendiri, sebilangan daripada pihak komunis juga termakan dengan pujukan dan tawaran yang diberikan oleh pihak British, dan yang paling penting, populasi kumpulan mereka semakin berkurang. Pada peringkat yang terakhir, iaitu peringkat kemuncak, Sir Templar telah menyebarkan risalah berkaitan dengan habuan yang lebih lumayan jika pihak komunis menyerah diri. Namun begitu, sebilangan daripada mereka masih tetap berdegil dan tidak mahu mengalah. Ini menyebabkan Sir Templar mengambil satu langkah yang baru, di mana beliau menggunakan psikologi perang dengan bantuan Sisitu. Sisitu merupakan salah satu orang yang penting bagi menjalankan psikologi perang ini kerana beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan British dan juga China. Beliau juga hampir menyertai kumpulan komunis ini, namun pada akhirnya beliau mengubah fikiran dan telah berpindah ke Singapura. Antara cara yang dilaksanakan melalui psikologi perang ini adalah dengan menggodam saluran radio yang ada di setiap markas ataupun tempat-tempat yang besar pihak-pihak komunis ini. Sir Templar juga melancarkan serangan hanya melalui udara sahaja. Ini kerana Sir Templar akui bahawa pasukannya ataupun pihak British mempunyai kelemahan yang tersendiri. Perjuangan yang dilaksanakan oleh Sir Templar untuk memerangi komunis ini telah berjaya, namun beliau mempunyai satu tugas lagi untuk memerdekakan tanah Melayu. Menjelang 31 Mei 1954, Sir Templar telah kembali ke Britain apabila beliau telah selesai menjalankan tugas dengan jayanya. Menjelang tahun 1956, semua rangkaian komunis telah terputus dengan serta-merta dan mereka hidup sebagai pelarian dan membawa diri ke selatan Thailand. Pada tahun 1957, tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Terdapat sebilangan lagi pihak British yang masih mengambil bahagian dalam pemerintahan negara di tanah Melayu. Pada tahun 1958, kerajaan tanah Melayu telah melancarkan serangan yang terakhir, iaitu Operasi Ginger, iaitu petugas cawangan khas akan menyamar sebagai pihak komunis untuk menuntut bela kematian Sir Henry Gending, tetapi tidak berhasil kerana pihak komunis yang diketuai oleh Si Umar itu terlalu licik. Namun begitu, pembantu peribadi Si Umar sendiri terpengaruh dengan risalah ganjaran yang ditawarkan oleh pihak British pada ketika itu. Lalu pembantu peribadi tersebut telah berjumpa polis khas yang ada di kawasan terdekat untuk merancang satu pembunuhan terhadap ketua mereka, iaitu Si Umar, dengan memenggal kepalanya. Menjelang tahun 1960, telah ramai komunis yang menyerahkan diri dan semua komander komunis telah lari ke negara Thailand. Kesimpulannya, pemberontakan bersenjata oleh Parti Komunis Melaya merupakan cabaran besar pada British dalam menangani ideologi komunisme. Kemerdekaan yang dipertahankan ini amat besar ertinya dan segala-galanya bermula daripada golongan pasca merdeka yang akan terus mewarnainya. Kemerdekaan adalah lambang kebebasan, kedaulatan, kekuatan dan kejayaan kepada setiap daripada kita, iaitu warga negara yang bernaung di bawahnya. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.